Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita masih lagi bersama dengan Al-Ansar, Pemerkasaan Wakaf di Malaysia. Dan Ustaz, kita nak tanya Ustaz, boleh Ustaz kongsikan, kita tadi Ustaz dah terangkan mengenai definisi wakaf. Jadi Ustaz, mungkin pada zaman-zaman para Nabi, zaman-zaman sahabat, kita nak banyak sangat contoh-contoh yang boleh kita ambil. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan antara kisah-kisah yang boleh kita ambil untuk kita jadikan dalam panduan kita. Jazakillah khair. Terima kasih banyak Ustazah Dewi, masya-Allah. Jadi para sahabat ridwanullahi ajma'in, apa saja perkara yang mereka nak lakukan daripada kehidupan mereka, mereka sentiasa rujuk pada Nabi. Sebab mereka faham satu perkara, bahawa kehidupan ni mati sekali je. Lepas tu bangkit di kehidupan satu lagi, dah tak ada apa kebaikan lagi dah, melainkan yang kita lakukan secara berterusan dan berkekalan. Suatu Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi untuk fahamkan daripada ayat Al-Quran. Orang yang paling faham harga dan makna kehidupan ni siapa dia? Orang yang paling faham harga nilai kehidupan ni ialah orang yang dah mati. Orang yang dah mati dia paling faham sekali harga kehidupan. Sebab tu Allah sebut dalam surah yang kita baca tadi juga. Pada ayat yang lain Allah sebut, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Betapa ngeri kata Allah, seandainya kalian melihat orang-orang yang berdosa itu tunduk di depan Tuhan mereka. Bukan tunduk saja, mulut mereka kata, sekarang kami nampak dah. Wa sami'na, sekarang kami dengar dah. Apa yang dulu dihijabkan, disembunyikan. Farji'na, kembalikanlah kami wahai Allah, supaya kami boleh hidup sekali lagi atas muka bumi ini. Bukan untuk kami sambung perniagaan, bukan untuk kami sambung bisnes, bukan kami sambung cita-cita, tapi rasa menyesal sangat sebab dulu ada yang Allah Ta'ala bagi, ada yang Allah Ta'ala rezekikan. Dia tak sempat nak fikir untuk maksud kehidupan kelestarian yang sepanjang hidup yang berkekalan di negeri akhirat. Dia minta, farji'na, kembalikanlah kami wahai Allah, untuk kami hidup sekali lagi atas muka bumi ini. Na'mal salihan, kami cuma nak buat amal saleh. Kalau ada harta nak wakaf, kalau ada harta nak wakaf. Sebab kadang-kadang kita bergoyang nak wakaf. Kita rasa, kalau wakaf ni apa pula manfaat untuk anak, apa manfaat untuk keluarga. Kita kadang-kadang lupa bahawa apa yang ada pada kita pun sebenarnya bukan kita punya. Allah Ta'ala punya belaka. Allah Ta'ala pinjamnya. Na'mal salihan inna muqinun. Mereka kata, ya Allah, sekarang ni kami yakin. Sebab tu para sahabat, mereka cukup faham benda ni. Mereka faham apa yang ada pada diri mereka bukan mereka punya. Semuanya Allah Ta'ala punya. Sebab tu bila harta masuk saja di kota Madinah, di zaman setelah wafatnya Nabi, bukan Nabi hidup, Nabi dah wafat dah. Sayyidatuna Aisyah melihat Madinah ni berdebu, dengan debu yang cukup hebat, sehingga kan ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, debu apa ni? Mereka kata, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, debu-debu ni daripada caravan, daripada kafilah Abdurrahman bin Auf. Stok-stok gandum dan macam-macam ni sedang sampai di kota Madinah. Bila Sayyidatuna Aisyah dengar, mulut dia cuma kata, dan dia tak cakap kat siapa-siapa pun, dia cuma monolog kata kat diri dia, alangkah baiknya dan aku lebih suka, kata Aisyah, seandainya harta-harta ni diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ni pantang. Kalau ada pintu untuk mereka masuk ke dalam syurga, maka mereka akan terus menuju masuk tanpa mereka berkira-kira tentang hidup mereka atas muka bumi. Saya minta maaf, kita kadang-kadang banyak sangat berkira-kira dengan Allah. Kalau kita kira balik, apa Allah kira-kira dengan kita? Kita doa lebih daripada apa yang kita doa Allah bagi kat kita. Tapi kadang-kadang kita nak bahagi dekat Allah, kita duk berkira-kira, dan tuan-tuan dan sekalian, tak ada apa pun yang kita punya. Allah Ta'ala punya belaka. Allah cuma transitkan pada kita untuk kita depositkan kat atas muka bumi, supaya kita withdraw kat akhirat nanti. Kadang-kadang kita rasa bergetar tangan ni, nak wakaf, nak infak. Sahabat tak, bila Abdurrahman bin Auf dapat tahu perkataan Sayyidatuna Aisyah, dia terus datang jumpa, ya Ummul Mukminin, aku dengar kamu sebut macam ni. Sayyidatuna Aisyah kata, benar kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kalau macam tu wahai Aisyah, seluruh harta-harta yang masuk tadi aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sikit pun hati mereka tak terkesan. Macam mana dengan hati saya dan tuan-tuan hari ini? Kita ada tanah, kita ada harta. Ketahuilah, kalau kita tak habiskan untuk akhirat, tetap benda tu akan habis untuk dunia.
para sahabat ridwanullahi ajma'in cukup risau. Kalau apa yang ada pada diri mereka dihabiskan untuk dunia tanpa kemanfaatan negeri akhirat. Sebab tu hari ni peluang yang Allah bagi kat kita lagi. Dan peluang ni akan habis. Bila-bila saja Allah boleh cabut nyawa kita. Kita boleh plan hidup macam mana. Tapi kita tak boleh plan mati bila. Sebab tu para sahabat ridwanullahi ajma'in, mereka tak plan mati bila. Tapi mereka buat persediaan yang mati itu mungkin bila-bila. Jadi saya ajaklah tuan-tuan, puan-puan, seluruh rakyat Malaysia dan seluruh orang yang menonton daripada Assalamualaikum agar kita sama-sama melapangkan dada kita, mempersiapkan negeri akhirat kita. Pandanglah dunia dengan mata melihat sayup ke negeri akhirat. Mereka para sahabat, kaki mereka berpijak di atas muka bumi, tetapi hati mereka dah ada dalam syurga. Mereka risau kalau mereka korban kurang kat muka bumi ni, hidup ni, nanti jadi jiran Nabi ke dekat akhirat. Kita kadang-kadang confident sangat. Kita rasa macam kira kalau mati hari ni boleh ikut. Kita doa tinggi, kita doa, ya Allah, ampunkan dosa aku, rezekikanlah aku supaya mati nanti ditingkatkan darjat, dapat berjiran dengan Nabi SAW. Ini tuan-tuan, doa ni terlampau tinggi. Doa ni terlampau tinggi. Jadi sebab tu nak syurga bukan murah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man bana masjidan, siapa bina masjid, maka dia sedang membina rumah-rumah di dalam syurga. Dan ada satu orang sahabat Al-Qaqa ditanya, wahai Al-Qaqa, tabi'in tanya dia, wahai Al-Qaqa, ceritakan kami sifat syurga yang kalau kami mengenangkan syurga, kami rindu nak masuk di dalam tu. Al-Qaqa tak cerita panjang. Al-Qaqa tak cerita sifat mahligai. Tak. Dia cuma sebut satu perkataan. Dia cuma sebut satu ayat. Dia cuma kata, dalam syurga ada Rasulullah. Allahu Akbar. Perkataan tu cukup merindukan para sahabat. Tuan-tuan, apa kita tunggu lagi? Masya Allah. Allahu Akbar, itu dia kan. Allahu Akbar. Banyak penjelasan yang Ustaz telah berikan berkaitan dengan wakaf. Jadi mungkin ada penonton-penonton Assalamualaikum hari ini kan Ustaz. Bagaimana caranya mereka nak berwakaf di tahfiz Al-Quran Al-Ansar ni Ustaz? Sebab bila dengar penjelasan daripada Ustaz, kita nak bersama-sama dengan Rasulullah SAW Ustaz. Allah jazakillah khair sebanyak Ustazah Dewi. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, ni Allah Ta'ala tengah bentangkan satu perkara yang bukan sampai bila-bila, sampai masa benda tu tutup. Dan benda semua ada permulaan dan semua ada perakhiran. Ya, alhamdulillah madrasah tahfiz Al-Quran Al-Ansar di Permas Jaya Johor ni sekarang ni sedang dalam proses 3 fasa pembinaan. Fasa pertama dah siap dah. Pembinaan sekolah, pembinaan asrama siap dah. Total semua 15 juta. Sekarang ni kita dalam pembinaan fasa yang kedua. Kita sedang bina dewan kuliah dan surau untuk pengetahuan tuan-tuan semua, anak-anak tahfiz yang sedang ada dan sedang belajar sekarang ni lebih kurang 100 orang. Target kita bila semua ni siap, nanti ada penambahan lagi 100 orang. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan tengah siapkan apa sekarang ni? Tuan-tuan tengah siapkan anak-anak yang dada mereka akan diisi dengan qala Allah wa qala Rasul. Yang mana cahaya ni yang kita harap akan sampai ke hujung-hujung dunia, yang akhirnya menjadi asbab manusia mengenal siapa Allah. Kita tak mampu kadang-kadang. Mungkin atas sebab faktor macam-macam lah. Sekarang ni kita siapkan anak-anak kita, anak-anak muda kita supaya mereka memiliki kerisauan macam Nabi. Supaya mereka bergerak macam para sahabat, di mana kaki mereka dipijak mungkin di atas sebab infak dan wakaf kita. Seluruh dunia dapat manfaat dan sampai mati kekal perkara tu Allah Ta'ala salurkan kepada kita walaupun kita dah kat bawah dalam kubur. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan boleh tengok kat skrin tuan-tuan, ada nombor telefon, ada nombor akaun, ada QR code. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jangan tunggu sebelum habis program kita ni, tuan-tuan snap dan tuan-tuan infak lah. Sebab kita kalau tangguh-tangguhlah amal ni, maka sekejap lagi kita lupa dan akhirnya kita buat amal tu. Fastabiqul khairat. Maka Nabi Allah Ta'ala firman apa dia? Berlumba-lumbalah dalam kebaikan ni. Maka pakat-pakat berlumbalah. Jangan sampai ditutup pintu tu rugi kita. Jadi tuan-tuan, saya ajak semualah untuk bersama-sama untuk infak dan wakaf pada madrasah Al-Quran tahfiz
Al-Ansar di Permas Jaya Johor ni. Wallahu alam bissawab. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Ustaz selaku jurucakap Wakaf Pembangunan Tahfiz Al-Quran Al-Ansar, dan kepada anda semua berkata Ustaz berlumba-lumbalah dalam mencari kebaikan. Di nombor yang tertera ada QR code juga. Boleh terus berwakaf di Tahfiz Al-Quran Al-Ansar. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih sekali lagi. Masya-Allah, semoga dipermudahkan semuanya insya-Allah. Kita nak berehat dulu seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Sulaiman bin Daud, pengurusi Tahfiz Al-Quran Al-Ansar Bandar Permas Jaya, Johor Bahru. Hadis Rasulullah SAW bermaksud, apabila mati anak Adam maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga, anak soleh yang mendoakan. Justru itu saya menyeru kepada tuan-tuan untuk sama-sama berinfak, wakaf dan sedekah untuk menyiapkan pembinaan bangunan tahfiz kami. Semoga dengan infak tersebut menjadi amalan yang berkekalan hingga ke akhirat, insya-Allah.